Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kumpulan kami akan membentangkan cara mengenal pasti hadis maudhu' dan pandangan terhadap golongan anti hadis. Jadi, berikut adalah isi kandungan daripada tajuk kami. Yang pertama, kami akan menerangkan berkenaan dengan definisi hadis maudhu'. Yang kedua adalah sejarah kemunculan hadis palsu. Berikut adalah cara-cara mengenali hadis palsu berserta dengan contoh-contoh hadis palsu. Kemudian kami akan menerangkan hukum beramal dengan hadis palsu, dan yang terakhir kami akan menerangkan golongan anti hadis berserta dengan pandangan terhadap golongan anti hadis tersebut. Seterusnya kita akan masuk kepada definisi hadis maudhu' yang terbahagi kepada dua sudut, iaitu dari sudut bahasa dan sudut istilah. Dari sudut bahasa, hadis maudhu' diambil daripada asal kata wadu'a, artinya letak sesuatu dan tinggal atau melahirkan. Dari sudut istilah pula, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatannya, perkataannya, takrirnya, sifatnya, dan sifat semula jadi secara rekaan atau dusta semata-mata. Menyandarkan sesuatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana perkara tersebut bukannya daripada Nabi adalah dilarang. Hal ini kerana banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang melarang perbuatan tersebut. Seterusnya, kata Imam Al-Baquni di dalam mazhumahnya yang masyhur, hadis palsu adalah walikadzibul mukhtalaqul masnu' 'ala nabi fadzalikal mawdu'. Pendustaan yang direka dan dicipta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dinamakan hadis maudhu'. Menurut Imam Al-Baquni, hadis maudhu' atau palsu ini ialah hadis dusta yang direka atau dicipta dan ia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, menurut Syekh Sayyid Abdul Al-Majid Al-Ghuri di dalam kitabnya mengatakan bahawa hadis palsu adalah hadis yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takril dan ia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tersalah, sengaja, kejahilan dan juga muslihat. Untuk itu, jelaslah kepada kita bahawa hadis palsu ini adalah hadis yang direka atau dicipta lalu disandarkan di atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dusta, sama ada berbentuk ucapan, perbuatan dan ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia tidak pernah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita teruskan dengan sejarah kemunculan hadis palsu. Hadis palsu telah muncul akibat pertikaian politik yang berlaku pada akhir pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib sebagai permulaan fitnah yang mencetuskan kemunculan pemalsuan hadis. Pada waktu itu, hadis palsu tidaklah disebar begitu meluas seperti sekarang kerana pada waktu itu ramai sahabat yang masih hidup dan mengetahui dengan pasti kebatilan sesebuah hadis akan kesahihannya, sama ada ia disandarkan kepada Rasulullah mahupun tidak. Bukan itu sahaja, para sahabat mengetahui bahayanya hadis maudhu' kerana ada ancaman keras yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Hal ini dapat dibuktikan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di neraka. Riwayat Al-Bukhari. Pada akhir pemerintahan Khalifah Umayyah, pemalsuan hadis telah meluas. Kedua-duanya dibuat oleh masyarakat Islam sendiri maupun masyarakat bukan Islam. Menurut keterangan Hamad bin Zayyad, terdapat 14,000 buah hadis palsu yang dicipta oleh pemalsu hadis, dan salah satunya telah diakui oleh seorang pencipta hadis palsu iaitu Abdul Karim Al-Auja yang mengaku bahawa dia telah mengarang sebanyak 4,000 buah hadis maudhu'. Perpecahan umat Islam yang berlaku telah membawa kepada kemunculan beberapa kumpulan politik dan agama yang mencetuskan kemunculan hadis maudhu'. Dan setiap kumpulan mempunyai pengikut yang cuba untuk mengukuhkan kumpulannya dengan memetik dalil daripada Al-Quran dan hadis serta mentafsir dan mentakwilkan Al-Quran dan hadis tersebut. Namun begitu, penafsiran Al-Quran dan pentakwilan hadis telah menyimpang daripada maksud yang sebenar dengan
membuat penafsiran mengikut kehendak mereka sendiri. Jika mereka tidak menjumpai yang serupa dengan hadis tersebut, maka mereka akan mencipta dengan mengada-adakannya atau berdusta kepada Rasulullah. Maka muncullah hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah secara berlebihan dan pemimpin golongan dan mazhab. Menurut Subhi Syaleh, hadis maudhu' telah bermula sejak 41 Hijrah, iaitu ketika ia berlaku perpecahan antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada waktu itu, Ali bin Abi Talib disokong oleh penduduk Hijaz dan Iraq, manakala Muawiyah bin Abi Sufyan disokong oleh penduduk Syria dan Mesir. Perpecahan umat Islam pada waktu itu terpecah kepada beberapa kumpulan, antaranya Syiah, Khawarij dan Jumhur. Justru, kemunculan firqah dan mazhab inilah adalah merupakan sebab yang paling penting kemunculan hadis palsu. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan cara-cara mengenali hadis maudhu'. Yang pertama, mengenali hadis maudhu' dapat dikenal pasti dengan melihat pada sanadnya. Periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya thiqah meriwayatkan hadis itu. Sebagai contoh, ketika Sa'ad Ibn Darif mendapati anaknya pulang sekolah sedang menangis dan mengatakan bahawa dia dipukul oleh gurunya, maka Sa'ad Ibn Darif berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mu'allimu subyanakum syararikum aqlahum rahmatun lil yatim wa ghlizuhum 'alal miskin." Maksudnya, guru anak kecil itu adalah yang paling jahat di antara kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin. Berdasarkan hadis tersebut, Al-Hafiz Ibn Hibban mengatakan bahawa Sa'ad Ibn Darif itu adalah seorang pendusta ataupun pemalsu hadis. Justru, hadis tersebut adalah hadis yang sudah terang lagi bersulah ia adalah hadis yang palsu. Bukan itu sahaja, mengenali hadis palsu dapat dilihat pada sanadnya apabila periwayatnya sendiri yang mengaku bahawa dia telah membuat hadis tersebut. Sebagai contoh, Maisarah Ibnu Abdul Rabih Al-Farisi mengaku bahawa dia telah membuat hadis maudhu' tentang keutamaan Al-Quran. Bukan itu sahaja, beliau juga mengaku membuat hadis maudhu' tentang keutamaan Ali bin Abi Talib sebanyak 70 buah hadis. Seterusnya, mengenali hadis palsu dapat dilihat pada sanadnya apabila seorang perawi yang mendakwa meriwayatkan hadis dari guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Hal ini kerana mengikut fakta sejarah, guru tersebut telah diisytiharkan mati sebelum dia dilahirkan. Sebagai contoh, Ma'mun Ibnu Ahmad Al-Harawi mengaku mendengar hadis tersebut daripada Hisham bin Hammar. Al-Hafiz Ibn Hibban bertanya kepada Ma'mun, bila datang ke Syria? Ma'mun menjawab, pada tahun 250. Maka Ibn Hibban berkata bahawasanya Hisham Ibn Ammar meninggal dunia pada tahun 254. Jawab Ma'mun bahawa Hisham Ibn Ammar yang lain. Jadi berdasarkan contoh ini sudah terang bahawa kebenarannya telah nyata bahawa Ma'mun itu telah menyandarkan kepada guru yang telah meninggal. Justru pemalsuan hadis yang nyata telah dilakukan oleh Ma'mun bahawa dia sendiri telah mereka hadis yang palsu. Cara kedua adalah kita boleh mengenal pasti hadis maudhu' atau hadis palsu ini dengan melihat pada matanya. Yang pertama adalah teks hadis bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah agama. Jika kita melihat daripada ciri yang ada ini, jadi hadis tersebut adalah hadis palsu dan teks hadis bercanggah dengan teks hadis sahih yang lain. Selain itu, ciri yang ada pada matanya hadis palsu adalah teks hadis bercanggah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat adalah bertentangan dengan naluri, penyaksian dan ilmu sains, penemuan ilmiah moden yang sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan sumber-sumber utama di dalam agama. Yang kelima adalah teks tersebut tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Kelemahan pada susunan lafaz dan juga makna merupakan salah satu cara untuk kita mengenali hadis palsu tersebut. Terkandung di dalam teks hadis tersebut perkara-perkara yang dilihat melampau atau yang mustahil bagi seseorang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata tersebut. Yang terakhir adalah terkandung di dalam teks hadis tersebut
perkara-perkara bid'ah yang diadakan dan tidak mempunyai asal perawi tersebut termasuk di dalam orang yang menyeru kepadanya. Tambahan pula, antara yang disebut oleh Ibn Qayyim, hadis palsu itu antara cirinya mengandungi unsur mujazafah, iaitu berlebih-lebihan dalam penetapan pahala dan dosa. Perkara-perkara yang kecil diletakkan hukuman yang terlalu besar ataupun ganjaran yang terlalu besar yang tidak munasabah. Contoh hadis palsu yang dibawa oleh Ibn Qayyim yang berbunyi, sesiapa yang mengucapkan La ilaha illallah, Allah menciptakan kalimah itu menjadi seekor burung yang mempunyai 70,000 lidah. Setiap lidah ada 70,000 bahasa yang beristighfar kepadanya. Bertepatan dengan apa yang dikaitkan tadi adalah perkara yang kecil diletakkan hukuman yang terlalu besar. Berikut saya akan menerangkan secara terinci berkenaan dengan cara-cara mengenali hadis palsu pada matannya. Teks hadis bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah-kaedah agama, iaitu sumber sahih, yang bercanggah dengan sumber sahih tersebut. Ciri hadis palsu yang lain yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim apabila ia bercanggah dengan hadis sahih yang lain secara nyata. Ini seperti hadis-hadis palsu yang memuji orang yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Barang sesiapa bernama seperti itu tidak akan masuk neraka. Ini bercanggah dengan ajaran prinsip yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW kita yang menegaskan bahawa neraka itu bukan dapat dielakkan daripada sekadar nama, tetapi hasil daripada amalan yang kita amalkan dalam kehidupan seharian. Di samping itu, teks tersebut tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Sebagai contoh, ثالثة تزيدف البصر النظر إلى أخلضرة واملاء الجلار والوجه الإحسان, yang membawa maksud tiga perkara menambahkan kekuatan penglihatan, iaitu mengolah warna hijau, air yang mengalir dan muka yang cantik. Jadi teks-teks tersebut tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Seterusnya, kita dapat melihat status hadis tersebut sama ada maudhu' ataupun sahih dari segi penggunaan bahasa. Hadis maudhu' menggunakan penggunaan bahasa yang rendah. Sebagai contoh, Az-zajna idza syaba'a za'an wa idza ja'a saraqa, yang bermaksud orang zanji apabila kenyang berzina dan apabila lapar mencuri. Antara ciri lain bagi hadis palsu adalah bercanggah dengan fakta yang nyata atau bertentangan dengan akal dan kenyataan. Banyak contoh yang disebut oleh Ibn Qayyim lagi di dalam bukunya. Antaranya adalah Ahdaru mawaidakum al-baqla fa innahu matradah lisyayatin, yang bermaksud bawalah sayur dalam hidangan kamu kerana ia menjauhkan syaitan. Jadi, kami akan menerangkan beberapa contoh hadis palsu. Antaranya adalah Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadah 'alan niran, yang bermaksud barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Hadis tersebut tidak dijumpai di dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama oleh para ulama hadis. Hadis ini juga tidak menyebutkan sanadnya hadis, tetapi riwayatnya terus disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis lain adalah berbunyi, Innallaha yuhibbu an yura 'abdahu nahban fi talab al-halal. Sesungguhnya Allah suka melihat hamba-Nya yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. Riwayat hadis tersebut diketahui sebagai hadis maudhu'. Al-Hafiz Al-Iraqi mengungkapkan bahawa dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sahl Al-Athar. Ad-Duruhuni menyatakan bahawa Al-Athar adalah pemalsu hadis. Contoh hadis palsu yang lain iaitu Man dawamun ala yasin kullal laila thumma matin syahidan. Maksudnya, barang siapa mengamalkan bacaan surah Yasin setiap malam lalu ia meninggal, maka ia mati syahid.
Berdasarkan hadis tersebut, marilah sama-sama kita melihat apakah pendapat para ulama berkaitan hadis itu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dirokokkan oleh At-Tabrani, Al-Haytami, Al-Shawkani, As-Suyuti dan Al-Khatib Al-Baghdadi. As-Suyuti mengakui hadis ini sanadnya adalah daif. Al-Haytami pula menyatakan perawi Sa'id bin Musa Al-Azdi yang terdapat di dalam jalur sanad adalah kazab, iaitu pendusta. Kemudian Dr. Bashar Awad Ma'ruf, pentahqiq Tarikh Baghdad, menyatakan hadis ini adalah maudhu', iaitu palsu, disebabkan perawi Sa'id bin Musa Al-Azdi adalah kazab, pendusta dan wada', pencipta hadis palsu. Jadi, disebabkan terdapat perawi pendusta, maka selayaknya hadis ini dinyatakan maudhu', iaitu palsu, sebagaimana pandangan Al-Haytami dan Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Seterusnya, contoh hadis palsu yang lain ialah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maksudnya, barang siapa mengenal dirinya, berarti ia telah mengenal Tuhannya. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebentar tadi, para ulama telah mengeluarkan pendapat berkaitan dengan hadis ini. Antara pendapat ulama ialah Imam Al-Saghani mengatakan bahawa ia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Suyuti mengatakan hadis ini batil dan tidak sahih. Imam Al-Zurqani mengatakan ia bukan hadis, dan yang terakhir sekali, Syekh Mullah Ali Al-Qari menilai hadis ini sebagai tiada asal baginya. Justru, ijma' ulama' telah berpendapat bahawa hadis tersebut adalah palsu dan tidak boleh menyebarkannya. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut hamba-hambanya untuk sentiasa melihat dan berfikir dengan apa yang terdapat pada diri mereka. Ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu? Menurut Imam At-Tabari, berdasarkan ayat Al-Quran disebutkan sebentar tadi, makna pada diri kamu adalah wahai sekalian manusia, pada diri kamu itu terdapat tanda dan pengajaran yang menunjukkan akan keesaan, iaitu kebesaran penciptamu. Selain itu, sesungguhnya tiada Tuhan bagimu selain daripadanya, dan tidak ada sesuatu yang dapat menandingi ciptaannya sebagaimana kamu diciptakan. Manakala makna tidakkah engkau melihatnya bermaksud tidakkah engkau melihat padanya penciptaanmu lalu engkau berfikir akannya, maka engkau mengetahui akan hakikat keesaan kebesarannya penciptamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, berdasarkan ayat ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa kita hendaklah sentiasa merenung, melihat, memerhati kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Contoh hadis palsu yang seterusnya berbunyi, Fikratus sa'ah khair min ibadati sittina sanah. Maksudnya, berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Keterangan kepada hadis tersebut. Hadis ini maudhu', iaitu palsu. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dengan sanad dari Utsman bin Abdullah Al-Quraisy, dari Ishaq bin Najih Al-Muti', dari Atha Al-Qurasani, dari Abu Hurairah. Ibnu Jauzi berkata, Utsman dan gurunya adalah pendusta. Contoh hadis palsu seterusnya berbunyi, Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Maksudnya, kita telah pulang dari jihad asghar yang paling kecil menuju kepada jihad akbar yang paling besar. Keterangan berdasarkan hadis tersebut ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini adalah ucapan Ibrahim bin Ablah, seorang tabi'in, dan ianya bukan hadis. Tidak seorang pun yang memiliki pengetahuan ma'rifah memandangnya sebagai sabda Nabi dan perbuatannya. Contoh hadis palsu yang terakhir ini adalah berkenaan dengan berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liar memakan rumput.
Keterangan kepada hadis tersebut ialah menurut beberapa orang ulama hadis, hadis ini adalah palsu. Hadis ini disebut di dalam buku-buku seperti Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Al-Iraqi telah memberikan komennya terhadap hadis ini dengan kata beliau, aku tidak menemui asalnya pendapat tersebut disokong oleh Al-Albani di dalam bukunya Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah. Di antara ulama hadis lain yang menyatakan bahawa hadis ini palsu ialah Al-Zubaidi, Al-Fairuz Abadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ali Al-Qal dan Abdul Fattah Abu Ghuddah. Okey. Jadi, apakah hukum hadis maudhu' ini? Kedudukan hadis palsu adalah seburuk-buruk hadis dhaif sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Ibn Salah 643 Hijrah berkata, "A'lamu anna al-hadis al-maudhu' syarrul ahadis dha'ifah." Maksudnya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hadis palsu adalah termasuk di dalam hadis-hadis dhaif yang paling buruk. Kesimpulannya, hadis maudhu' palsu adalah merupakan peringkat hadis dhaif yang paling buruk sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Tambahan pula, hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram melainkan bagi menyatakan akan kepalsuannya dan akibatnya akan dicampakkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini di TV IBA. Saya selaku wartawan pada hari ini ingin mengupaskan satu isu yang sangat tular di media sosial. Jadi marilah kita bersama-sama bertemukan dengan seorang wakil dari pelajar IPGM KBA. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Jadi adakah sahabat mempunyai waktu yang terluang untuk kita mengupas sikit tentang satu isu ini? Ya, isu apa tu? Jadi saya telah dikabarkan terdapat satu isu yang tular di media sosial iaitu isu tentang golongan anti hadis. Jadi salah satu daripada pendapat mereka mengatakan bahawa tujuan Rasulullah sebenarnya hanyalah sebagai seorang postman. Jadi melalui hujah ini, apakah pendapat sahabat tentang hujah tersebut? Sebelum saya menjawab soalan yang diutarakan oleh golongan anti hadis tersebut, saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan golongan anti hadis. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan ini dapat dilihat daripada Bani Quraisy yang mana mereka telah mendustakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi golongan anti hadis ini tidak dikenali sebagai golongan anti hadis kerana akidah mereka sudah terang lagi bersuluh telah menyeleweng daripada ajaran agama Islam. Golongan anti hadis ini wujud pada zaman sahabat di mana Umayyah Ibn Khalid berusaha untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut dengan hanya merujuk kepada Al-Quran sahaja. Umayyah Ibn Khalid tersebut telah berbincang dengan Ibn Umar dan Ibn Umar mengatakan bahawa beliau perlulah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas beberapa abad kemudian, muncul semula fahaman golongan yang dipelopori oleh golongan orientalis hadis dengan membawa slogan penolakan hadis. Situasi sama turut berlaku di Mesir pada zaman Syekh Muhammad Abduh dan kekurangan ini yang dibawa oleh golongan penjajah barat. Pada zaman Imam Asy-Syafi'i pula muncul dua perkara di mana golongan anti hadis menolak penolakan hadis dengan hanya menerima hadis bukan mutawatir seperti hadis ahad. Jadi Imam Syafi'i merupakan tokoh yang terkemuka berjaya menjawab semua hujah-hujah yang diutarakan oleh golongan anti hadis tersebut. Beliau telah mematahkan idea-idea yang dibawa oleh golongan anti hadis sehingga beliau berjaya membawa golongan anti hadis kepada jalan yang benar. Jadi saya akan menjawab soalan yang ditanya berkenaan dengan golongan anti hadis, iaitu tugas Rasulullah hanyalah sebagai postman. Terdapat pelbagai hujah-hujah yang saya dapat memberikan supaya dapat menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh golongan anti hadis. Antaranya adalah tugas Rasulullah mengajar umat Islam untuk mentauhidkan Allah. Tugas pertama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah adalah untuk mentauhidkan Allah.
Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat berikut kepada Rasulullah untuk mengatakan dan mengajarkan kepada umat manusia dalam surah Al-Ikhlas yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon hajat. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesiapa pun yang serupa dengannya. Jadi itu adalah hujah saya untuk melawan ide-ide yang dilontarkan oleh golongan anti hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anis Nusakinah binti Muhammad Sabani sebagai pembaca berita anda pada hari ini. Isu gerakan anti hadis semakin berpengaruh dan semakin meluas pada masa ini. Oleh hal demikian, berita yang akan disajikan pada hari ini adalah pandangan-pandangan masyarakat tempatan terhadap gerakan anti hadis pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk bertemu ramah dengan orang awam bagi menanyakan pandangan mereka terhadap golongan anti hadis ini. Kini bersama saya Saudari Anis dari Batu Pahat Johor. Ya, Saudari Anis, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Ya, Saudari Anis, sebagaimana yang kita tahu, golongan anti hadis ini telah wujud sejak sekian lama. Kewujudan golongan anti hadis ini telah memberi impak yang buruk terhadap institusi agama Islam itu sendiri. Jadi, apakah pendapat Saudari Anis terhadap golongan ini? Baiklah, terima kasih saudara wartawan. Jadi secara umumnya golongan anti hadis ini mereka menolak keautoritian hadis sebagai sumber Islam yang kedua selepas Al-Quran. Jadi golongan ini mereka menyeru umat Islam supaya berpegang dan beramal dengan Al-Quran semata-mata tanpa merujuk dengan hadis. Jadi kalau kita lihat di Malaysia, golongan anti hadis mereka menggelarkan diri mereka sebagai Jamaah Al-Quran Malaysia JAM, yang mana dipimpin oleh Kasim Ahmad. Kalau kita dengar nama Kasim Ahmad ni, dia agak terkenal di Malaysia kerana beliau adalah penggerak utama dalam menggerakkan golongan anti hadis ini. Jadinya, pada pendapat saya, golongan anti hadis ini perlu ditentang dengan sekerasnya kerana mereka ini melihat hadis bukanlah sebagai penguat ataupun penerang kepada Al-Quran. Bahkan mereka beranggapan bahawa hadis itu merupakan hukum yang terpisah daripada Al-Quran. Sedangkan hadislah yang berperanan untuk menerangkan kandungan ataupun intipati dalam Al-Quran. Sebagai contoh, perintah menunaikan solat dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus solata wa atuz zakah, yang bermaksud dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi di dalam Al-Quran tidak menerangkan tentang cara ataupun kaedah bagaimana kita nak mendirikan solat. Jadinya ayat Al-Quran ini telah diterangkan dengan lebih terperinci dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli", yang bermaksud solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Jadinya, sudah terang lagi bersula bahawa hadis ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menerangkan tentang isi kandungan Al-Quran dengan lebih terperinci. Justru sumber Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan sumber yang berhubungkan antara satu sama lain, dan kita tidak boleh berpegang dengan satu sumber sahaja semata-mata kerana kita perlu merujuk kedua-duanya sebagai kedua-dua panduan sebagai panduan kepada kita lah. Jadinya, sebagai kesimpulan, golongan anti hadis ini perlu dihapuskan dan dibantras oleh semua umat Islam di Malaysia, kerana kalau kita membiarkan golongan ini berluasa dan semakin mempengaruhi masyarakat umat Islam, maka mereka ini akan mempengaruhi masyarakat pada masa kini, khususnya remaja, kerana remaja mereka mudah terikut-ikut dengan era pada masa kini. Jadinya saya rasa setakat itu sahaja pandangan saya tentang golongan anti hadis. Ya, terima kasih Saudari Anis. Pada pendapat saya, hujah Saudari Anis itu sangat bertepatan, dan semoga pandangan Saudari Anis itu boleh membuka mata seluruh umat Islam bagi sama-sama menangani golongan anti hadis ini. Terima kasih lagi sekali kepada Saudari Anis. Kembali kita ke Angkasa Puri. Baiklah, kita teruskan dengan sesi temu bual yang kedua oleh masyarakat tempatan terhadap
golongan anti hadis yang semakin berleluasa pada masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Anis Nur Sakinah binti Muhammad Sabani sebagai wartawan pada hari ini. Dalam sesi kali ini, saya akan menemu ramah orang awam untuk meminta pandangan mereka terhadap golongan anti hadis. Bersama saya pada hari ini, saudari Nur Iman Kristina binti Azhar daripada Sungai Petani Kedah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi saudari, baru-baru ini tular mengenai golongan anti hadis yang semakin berpengaruh dan berleluasa sehingga mempengaruhi dan membawa kesan yang buruk terhadap masyarakat Malaysia. Apa pandangan saudari terhadap golongan ini? Terima kasih saudari wartawan. Okey, pada pendapat saya, golongan anti hadis ini tidak wajar wujud dan kita sebagai umat Islam seharusnya menolak sekeras-kerasnya golongan ini. Kerana apa? Kerana mereka menyatakan bahawa kita sebagai umat Islam perlu merujuk kepada Al-Quran sahaja tetapi tidak pada hadis. Ini adalah pendapat yang sama sekali salah. Kerana seperti mana kita tahu, antara sumber rujukan bagi umat Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi antara salah satu hujah mereka ialah Al-Quran itu sempurna dan kita tidak memerlukan hadis sebagai rujukan lain. Kerana mereka telah merujuk atau menafsirkan ayat Al-Quran dari surah Al-Hud iaitu Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mendalam pengetahuannya. Mereka hanya menafsirkan ayat ini secara tidak mendalam dan mereka mengeluarkan hujah daripada ayat ini bahawa Al-Quran adalah salah satu dan hanya satu-satunya kitab yang dijadikan rujukan. Sedangkan Al-Quran itu telah menetapkan dasar dan prinsip sendiri bahawa sunnah dan hadis Rasulullah SAW itu perlu dirujuk, dipegang dan ditaati. Dan jika sunnah ini ditolak, maka kita sebagai umat Islam dianggap menolak sebahagian daripada Al-Quran. Jika kita menyisihkan hadis dan sunnah ni, kita juga seperti menyisihkan Al-Quran. Jadi pendapat mereka ini sama sekali salah dan kita sebagai umat Islam perlu menentang habis-habisan agar golongan ini tidak memberi kesan kepada institusi Islam itu sendiri. Dan semoga apabila kita menentang golongan anti hadis ini, institusi Islam itu semakin menjadi teguh. Dan itu saja pendapat saya. Baiklah, terima kasih saudari Iman Kristina. Saya rasa pendapat dan hujah yang dikeluarkan oleh saudari Iman Kristina sebentar tadi amat bertepatan dengan terhadap golongan anti hadis ini yang membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat pada masa ini. Jadi sekian itu sahaja sesi temu ramah kita pada hari ini. Kembali ke Angkasa Pura. Sekian itu sahaja berita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.